Nabi cakap. Itu ilmu. Semua yang bercanggah daripada Allah dan Rasul tak namanya ilmu. Semua yang bercanggah kepada Allah dan Rasul tidak namanya ilmu. Ilmu ialah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Maka apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, itulah ilmu sebenar-benarnya. Bila kita mengaji ilmu yang betul, iaitu ilmu Quran dan ilmu sunnah tadi itu, maka insya-Allah Allah jaga kita daripada menyeleweng. Ujian yang kita hadapi sekarang ni ialah ujian ramai orang yang memahami agamanya tidak betul. Selalu kita bacakan hadis bahawasanya para ulama ataupun setiap zaman ada ulama-ulama yang adil, yang mereka itu kerjanya pertama membantras puak-puak hulu, membantras puak-puak yang hulu ni melampau dalam beribadat. Yang kedua, mereka membantras ahlul batil, iaitu orang-orang yang batil, sama ada di kafir ataupun di Islam, tapi dia bertujuan menghancurkan Islam, api batil. Dan yang ketiga, membantras penyelewengan ahlu jahil, orang-orang jahil. Maka itu tiga kerja yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada mereka yang bergelar ahlul ilmi ataupun para ulama tadi itu. Yahmilu hada ilmi min kulli khalafin uduluhu. Itu akan membawa ilmu ini, itu ilmu Nabi, ilmu Quran dan Sunnah, ialah orang-orang yang adil, itu para ulama yang ikhlas, berjuang hanya menyampaikan apa yang Allah sebut, menyampaikan apa yang Nabi sebut, tidak menokok tambah sedikit pun dan tidak mengurangi sedikit pun daripada agama. Pertama tadi, hulu melampau kerana tak ada ilmu. Kenapa dia melampau dalam agama? Dia buat melampaui had. Had ni lah yang Nabi suruh, tetapi dia buat lebih. Kerana hujahnya dia tu Nabi, siapalah kita? Kan? Zaman Nabi telah pun berlaku 3 orang. Mereka kata ma Muhammadun man minna. Siapa kita nak dibandingkan dengan Muhammad? Dia itu telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan telah diampunkan dosanya yang akan datang. Adapun aku akan berpuasa, tak nak berbuka-buka. Yang kedua kata, aku nak salat malam, tak nak tidur-tidur. Dan yang ketiga, aku tak nak kahwin. 3 orang ni tujuannya kan baik, niatnya bagus. Pertama, semua tu niat ni satu saja, supaya mereka meningkatkan ibadah mereka kepada Allah dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 orang tu, tetapi cara dia tak betul. Maka Nabi SAW kata, ana a'lamukum billah, akulah lebih mengetahui, lebih mengenali Allah Ta'ala, wa atqakum billah, dan paling takut kepada Allah Ta'ala. Aku berpuasa dan aku berbuka, aku salat dan aku tidur, dan aku berkahwin dengan perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang bercanggah, berpaling daripada sunnahku, bukanlah di kalanganku. Itu guide, panduan yang Nabi bagi. Ibadat ini ataupun ilmu kenabian ni, ilmu yang Nabi bawa ni, ibadat tidak dibuat melampau dan tidak dibuat yang keduanya terlampau cuai, lalat, mengurang-urangkan. Mesti tengah-tengah. Yang tengah-tengah tu apa namanya? Wasatiyah, misalnya kita sebut wasatiyah kan, pertengahan. Dan pertengahan itu bagaimana? Pertengahan itu mengikut Allah dan Rasul, itu pertengahan. Bukan pertengahan maksudnya walaupun ada sunnah Nabi kata macam ni, ada satu lagi begini, kita kena ambil dalam pertengahan, sudah Nabi ditinggal. Itu bukan pertengahan. Pertengahan itu Quran dan sunnah, itulah pertengahan. Dan agama Islam telah sempurna. Bila sempurna dan disebut agama itu pertengahan, maka pertengahan itu merujuk kepada apa yang Allah sebutkan dan apa yang Nabi sebutkan. Itu ilmu tadi tu, berbalik kepada ilmu. Ghulu tadi kerana ilmu tak ada. Ahlul batil mungkin tak ada ilmu juga, mungkin ada ilmu dan niatnya nak menghancurkan Islam. Dan ahlu jahil, orang jahil pun tidak ada ilmu.
takwilan yang mereka buat, tafsiran agama yang mereka buat itu menyeleweng daripada jalan Al-Quran dan Sunnah. Maka banyaklah kita tengok kumpulan-kumpulan yang sesat, semuanya kerana tafsiran sendiri, tafsiran berzikir. Maka dia pun baca ayat Al-Quran, azkurullah, ingatlah kamu akan Allah Ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, secara duduk, secara berdiri dan secara atas lambung baring. Maka tafsirnya pun takwil, tafsiran, takwil maksud tafsiran. Maka dia pun tafsir bahasanya tengok ayat Quran ini, maka kita kena berzikir melompat. Dia pun duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Kan banyak kita tengok. Kat Malaysia ni mungkin tak banyak, dekat luar negara paling banyak. Dekat Malaysia ni walaupun tak banyak, tapi adalah 2-3 kelas yang buat macam tu. Maka duduk bangun berzikirnya macam wel-wel tu. Kat tu batu cave tu. Itu bukan cara Nabi, tetapi tafsiran guru. Maka dia pun tafsir macam tu. Maka dia buat hadis palsu. Nabi SAW pergi rumah orang Ansar dan Nabi berjoget, berzikir sambil menari dan sampai terkoyak baju Nabi. Buat hadis palsu. Semuanya tujuan untuk menyokong dia punya tafsiran Quran yang menyeleweng tu. Ini ahlul jahil, orang jahil. Maka ahlul jahil dibantah oleh para ulama. Di samping yang hulu dan dua tadi ahlul batil. Dan perlu diingat bahawasanya antara tanda hari kiamat ialah ilmu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukanlah dengan mematikan ulama. Laisa biqabdil ulama. Bukanlah menarik daripada jiwa-jiwa para alim ulama, tetapi biqabdil ulama, mematikan para ulama. Ilmu ditarik dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga apabila tidak ada lagi orang alim, maka mereka pun ittakhazan nasu ru'usan juhala, orang-orang mengambillah kepala-kepala orang jahil, itu orang jahil, dan bertanya masalah agama. Fasu'ilu, bertanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka orang jahil ini berfatwa tanpa ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, mereka sesat dan lagi menyesatkan orang. Bila ulama semua dah tak ada, maka orang jahil jadi ulama. Orang jahil bertanya tentang fatwa itu, bertanya tentang fatwa ini, bertanya hukum hakam itu, bertanya hukum hakam ini, dia tak ada ilmu jawab. Sedangkan kalau tidak ada ilmu, kita kena jawab Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Tetapi dia tidak, dia jawab juga. Sekejap lagi kalau aku tak jawab, orang kata aku ustaz. Tak apa, ustaz tak boleh jawab. Tak ada ilmu. Tetapi para ulama kita, para ulama al-sunnah, para ulama mazhab, bila mereka ditanya, wallahu a'lam, itu banyak jawapan mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam nisful ilm. Wallahu a'lam itu setengah daripada jawapan. Kita tak tahu bila Allah a'lam, itu setengah jawapan. Daripada tak tahu nak jawab juga. Maka itu fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, maka sesatlah dia dan dia menyesatkan orang lain. Mungkin hari akhirat orang awam boleh berhujah. Aku hujah ni ustaz ni. Ustaz bersedia lah. Bukan senang nak jadi ustaz. Ustaz orang ikut. Kalau dia punya pakai ilmu tak betul, orang ikut. Ada ustaz namanya ustaz tu manusia. Maka ada ustaz yang ada kepentingan, ada ustaz yang ada tujuan yang lain, tidak ikhlas, tidak ihsan kepada ilmu. Maka dia menyampaikan benda yang tak sepatutnya, benda yang salah disampaikan. Semua disampaikan itu untuk orang menarik orang kepada dirinya. Maka orang awam mungkin boleh jawab di hadapan Allah Ta'ala, kami ikut ni ustaz ni. Ustaz tu nak jawab pada akhirat esok. Selesai, salah. Tetapi kita mahu ustaz-ustaz yang takut kepada Allah Ta'ala. Jangan bercakap tanpa ilmu. Jangan membacakan hadis Nabi sehingga you memastikan hadis itu sahih atau hadis itu hasan. Jangan membaca hadis palsu. Jangan membaca hadis dhaif. Kerana ramai saja orang membaca hadis palsu walaupun namanya ustaz, maka baca hadis palsu. Utlubu ilma walau kana bisin.
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri